Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman, dan isu ekonomi dan usaha meningkatkan pendapatan rakyat akan terus menjadi tumpuan kerajaan perpaduan yang memasuki tahun kedua pentadbiran di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setahun pentadbiran Kerajaan Madani, adakah hala tuju reformasi ekonomi berada di landasan yang tepat? Sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita bercakap mengenai setahun, kita sudah tentu kita nak lihat progres dia. Beberapa dasar dan inisiatif diumumkan seperti kerangka ekonomi madani, NIMP, NETR, IPR dan juga RMK ke-12 dan beberapa lagi yang lain. Adakah dasar-dasar ini dilihat jelas ke arah matlamat kerajaan untuk mereformasi struktur ekonomi negara? Ya, sekiranya kita lihat dasar ini penting sebab kita kena akui apabila dalam satu tahun ini kita lihat flashback setahun, ya, keadaan ekonomi global memang tidak menentu. Impak daripada COVID-19 dan juga perang Ukraine-Rusia dan apatah lagi isu di Palestin, dan yang paling utama sekarang ini apabila dasar kewangan global yang juga ketat. Jadi dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu itu, ini yang paling penting di mana dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan kerajaan perpaduan sekarang ini amat penting, terutamanya Plan Ekonomi Madani, Plan Industrialisasi Baharu 2030, NETAR dan juga Rancangan Malaysia ke-12, dan paling penting titik tolak pelaksanaan dasar-dasar ini dalam bajet 2024. Nah, sekiranya kita lihat secara umum satu tahun ini memang ada indikator-indikator yang positif. Contohnya kalau kita lihat dari segi inflasi. Sebelum ini kalau kita masih ingat, kalau kita flashback dahulu, inflasi makanan itu dekat berapa? 5%, lebih daripada 5%, ya, dan sekarang telah turun dekat 3.9%, dan secara umum inflasi pun telah turun daripada 4% sekarang ini dekat 1.9% inflasi secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat juga KDNK itu daripada suku ke suku, ya betul, suku pertama 5% ada turun sedikit, namun lepas itu naik kembali kepada 3.3%, dan mungkin unjuran yang diberikan oleh Bank Negara itu ujung tahun ini tahun 2023 dekat 4% itu mungkin dapat direalisasikan. Nah, namun sekiranya yang paling penting sekarang selepas setahun, ya, Nina, yang paling penting kita kena lihat ini adalah pelaksanaan dasar-dasar yang telah ditetapkan, terutama semua Plan Ekonomi Madani, Plan Industrialisasi, NETAR, dan ini adalah plan-plan yang penting, ya, sebab dalam satu tahun ini kalau kita lihat Perdana Menteri itu apabila menubuhkan kerajaan perpaduan itu against the backdrop of very orang bilang ekonomi yang tidak menentu pertama, dan juga banyak lagi aspek-aspek ekonomi yang mungkin menyebabkan ekonomi dunia ini, bukan saja dunia, Asia Tenggara dan juga Malaysia pada masa itu agak slow down, ya. Jadi apa-apa pun yang paling penting keterjelasan dasar-dasar ini, ya. Kalau kita tengok Plan Ekonomi Madani ada 7 penanda aras, ya. Paling penting ada 7 penanda aras ini di mana Malaysia ini menjadi jago ekonomi dan menjadi jago serantau, bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi dunia. Dan apa kita nampak lihat prestasi dia itu apabila Perdana Menteri pergi ke Amerika Syarikat, dan juga baru-baru ini APEC, di mana Perdana Menteri telah dapat pelaburan berapa dekat 6.3 lebih bilion. Jadi ini di mana apabila kita mempunyai global ekonomi yang tidak menentu, kita kena jelaskan dasar kita. Ya, sudah tentu banyak yang pertikaikan tentang dolar dan ringgit Malaysia. Ringgit kalau kita lihat memang merundum. Namun itu adalah satu aspek di mana di luar kawalan kita sebab disebabkan dasar kewangan Amerika Syarikat yang begitu ketat, ya. Tapi itu isu untuk menangani isu tersebut adalah untuk meningkatkan produktiviti negara dengan dasar-dasar yang ada sekarang ini. Termasuklah juga plan NETAR, di mana plan peralihan
pengalihan tenaga ini amat penting. Kalau kita lihat ini adalah sektor baru di mana akan memberi penambahan ekonomi dan juga nilai tambah kepada ekonomi kita. Kalau kita lihat sekarang ini pelaburan EV, kalau kita tengok China yang begitu agresif dari segi pengeluaran EV itu, dan Malaysia juga telah mengambil kesempatan ini dan kita memperkenalkan Pelan Halal 7 ini, dan kita nampak banyak pelaburan dan juga projek. Saya rasa 58 lebih projek telah diluluskan yang berkait rapat dengan EV. Kita bayangkan Nina, kalau satu dunia ini ingin push zero carbon so maksudnya sinilah peluang Malaysia. Sebenarnya itu adalah diamond di mana kita harus ambil peluang untuk dalam ekonomi baru dan ini di mana sebab banyak sudah sekarang kita cerita tentang decarbonization, renewable energy, efficient energy. Semua ini adalah peluang-peluang ekonomi yang baru yang patut kita ambil dan kita tidak boleh lepaskan peluang ini. Contohnya kita bagi contoh Sarawak yang apabila Netar diperkenalkan dan juga dasar plan ekonomi madani diperkenalkan, Sarawak dan juga Sabah, terutamanya Sarawak, mempunyai dua projek utama iaitu Hornbill dan juga Hibiscus yang melihat pada carbon capture. Dan pada masa yang sama juga mengambil peluang EV, market EV ini, dan Sarawak pun mengambil peluang ini untuk membuka pelaburan untuk EV punya market. Termasuk juga Sabah, di mana juga memperkenalkan dasar Sabah Energy Roadmap di mana menekankan penggunaan solar. Dan dalam bajet 2024 itu pun telah diberi peruntukan kepada negeri Sabah di mana Kerajaan Persekutuan memberi komitmen untuk mengembangkan industri solar ini sebagai satu sumber untuk tenaga di wilayah sini. Jadi ini kalau kita lihat memang banyak cabaran dalam tahun ini kalau kita tengok dalam satu tahun ini, tapi pada masa yang sama juga ada banyak juga perancangan yang kita lihat oleh kerajaan dan telah dilaksanakan dan kita dapat lihat. Namun sudah tentu bukannya mudah. Sebab perancangan ini baru diluncurkan saya rasa awal tahun, separuh tahun pertama diperkenalkan. Jadi kita kena lihat, dan bajet 2024 itu sebenarnya asas untuk titik pelaksanaan program-program ini. Nah, kalau kita lihat Pelan Induk Perindustrialisasi itu kita ada 7 tahun di mana dia memberi aspek tentang economic complexity, push zero net, tech digital. Kalau kita tengok tech digital pun Perdana Menteri yang baru-baru ini di APEC pun telah mendapat pelaburan daripada TikTok, tidak silap saya, dan ini juga adalah satu prestasi yang mungkin satu yang baik dan pada masa yang sama juga kalau kita lihat dalam Pelan Industrialisasi ini dia juga menyatakan bahawa economic inclusivity. Nah, ini berkait rapat dengan rancangan Malaysia ke-12 kajian separuh penggal di mana dia menekankan tentang pembangunan ekonomi wilayah. Dan apabila kita cerita tentang pembangunan ekonomi wilayah ni, maksudnya setiap negeri mengikut comparative advantage yang tertentu ini akan diperkasakan. Dan bila kita perkasakan, maksudnya setiap negeri ini sumbangan kepada ekonomi negara itu ditekankan. Apabila sumbangan ekonomi ditekankan, maksudnya ekosistem infrastruktur daripada kerajaan pusat itu diberi perhatian kepada negeri-negeri ini untuk mengembangkan dan juga memperkasakan ekonomi mereka. Jadi kalau kita lihat inclusivity ini kita sudah nampak dalam bajet 2024 itu banyak aspek-aspek desentralisasi telah diberikan kepada negeri-negeri contohnya Sabah dan juga Sarawak. Dalam Pelan Ekonomi Madani pula telah menetapkan beberapa negeri akan menerajui beberapa aspek ekonomi terutamanya dari ekonomi hiliran, contohnya di Terengganu, di Johor, Selangor dan juga Penang kalau daripada aspek E&E. Jadi semua ini Pelan industrialisasi ini adalah mission based approach. Saya rasa ini amat berbeza daripada perancangan yang ada sebelum ini. Kalau mission based approach ini dia bukan vision based approach. Vision ini lama
15, 20 tahun. Baik doktor, banyak sebenarnya yang telah doktor kongsikan, tetapi kita tidak banyak masa. Kita akan teruskan perbincangan kita dan perkembangan dari semasa ke semasa untuk masa hadapan. Tapi apa yang saya boleh rangkumkan, setahun ada yang berkata singkat untuk kita menilai pencapaian ataupun prestasi pentadbiran baru ini, namun bergerak ke hadapan dan masuk tahun kedua, kita berharap kejelasan dasar dan setiap polisi inisiatif yang diadakan oleh kerajaan ini adalah lebih kukuh dan dapat diterjemahkan dengan baik dalam iaitu pelaksanaan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Firdausi Sofian yang merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.